العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid Kota Damansara, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 74 pada perenggan di bawah sekali daripada Anas, di mana kita masih lagi membahaskan golongan yang ke-11 yang disebut sebagai yang akan menyesal pada hari kiamat, iaitu orang yang suka melaknat dan mengumpat. Yang suka melaknat dan juga mengumpat. Kita dah bincang sebahagiannya dan kita akan cuba habiskan sebahagian yang lain pada malam ini, insya-Allah. Muka surat 74 di bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika aku di-mi'rajkan, aku melalui suatu kaum yang memiliki kuku dari kuningan, yang dengannya mereka menggaru-garu muka dan dada mereka, ataupun mencakar, mereka cakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yakni orang yang suka mengumpat dan melakukan pelecehan terhadap kehormatan mereka, yakni orang yang suka menghina orang yang lain. Wal-'ayazu billahi min zalik. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini antara balasan yang ditunjukkan Allah
bagi manusia yang suka melakukan umpatan, yang seronok hidupnya mengumpat dan mencela manusia, apatah lagi menghina manusia, sedangkan perkara ini sangat tidak digalakkan oleh agama. Yang agama menggalakkan kita adalah supaya kita menjaga lisan, bercakap perkara yang baik, dan kurangkan bercakap perihal manusia yang lain. Sebab bila kita banyak bercakap perihal orang lain ni, dia selalu akan menjurus kepada benda yang tidak baik. Dia akan pergi pada menghina, dia akan pergi pada mengata, mengumpat, mengeji. Lagi dahsyat, dia pergi kepada memfitnah. Jadi benda ni sahabat sekalian, kita kena berhati-hati. Dan sebab itu agama ajar kita jaga lisan dan kurangkan bercakap, khususnya pada perkara yang tidak perlu kepada kita. Dalam satu hadis yang paling terkenal, yang selalu dibaca dan diperdengarkan kepada kita, antaranya Nabi SAW pernah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, antara benda kriteria orang beriman yang Allah sebut adalah hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik sahaja ataupun diam. Itu saja pilihan yang kita ada, sahabat sekalian, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Nabi ajar kita perangai orang beriman. Kalau dia nak bercakap, pastikan yang dia cakap tu benda baik. Benda baik ni maknanya benda yang betul, benda yang boleh datang pahala, benda yang tidak menghuru-harakan masyarakat, benda yang tidak merunsingkan orang yang mendengar. Itu kita kata benda baik lah. Nabi kata kalau nak sembang, kalau nak cakap, cakap yang baik. Tapi masalahnya kita ni tuan-tuan, bila sembang benda macam tu, dia tak berapa seronok. Kan, dia tak berapa best. Kita pergi ziarah rumah kawan tak? Assalamualaikum Haji, Waalaikumsalam. Jemput masuk Ustaz. Ya, masuk. Kita pun masuk lah. Dia pun bancur kopi, boh atas meja, kita pun start menyembang. Kita menyembang tu benda elok tuan-tuan. Tertanya dia macam mana Haji, keluarga sihat semua? Alhamdulillah Ustaz, sihat. Anak-anak sekolah semua okey-okey. Cerita yang elok aja kan. Lama-lama habis modal. Air kopi pun habis, balik macam tu je. Tak berapa best. Sebab tak mengata ke orang. Dia bila ada sesi kata mengata tu, kopi pun tambah 2 jam lagi. Dia baru syok. Dia selalu gitu lah. Tapi benda tu yang sebenarnya tak boleh. Kan? Kenapa orang boleh menyembang kadang lama berjam kedai kopi? Pasal itulah cerita ni. Cerita orang itu, cerita orang ini, cerita itu, cerita ini tak. Yang menokok tambah tu banyak kan. Dia bukan cerita yang straight to the point, lepas tu balik. Tak ada. Dia ada konar. Ditanya pula kita, Ustaz tahu tak kawan kita yang seorang dulu, dia mula nak masuk, dia nak start tu. Tak. Jadi itu yang tak bagusnya. Itu yang Nabi kata, malam Isra aku ditunjukkan dengan satu orang manusia, gambaran kata Nabi, kukunya panjang, dia cakar muka dia, dia robek dada dia. Dia macam cakar-cakar gitulah. Tak. Lalu Nabi tanya Jibril, Jibril kata itulah balasan orang yang suka mengumpat dan menghina manusia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan,
Kalau ada dah kita terbuat sebelum ini, kita minta ampun dengan Allah dan kita betulkan balik keadaan itu, kita perbanyakkan istighfar, kita jangan buat lagi lah. Sebab ini dosa yang melibatkan sesama manusia. Dia bila dosa dengan orang ni tuan-tuan, dia payah sikit cerita dia. Dia panjang cerita dia tuan. Nak memanjang sampai ke akhirat, nak kena cari minta maaf lah apa bagai kata ulama kan, panjang cerita. Tapi kalau dosa dengan Allah tu mudah. Bukan bermaksud saya suruh kita buat dosa dengan Allah, bukan. Tapi kalau compare dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, maknanya kita lebih prefer dosa dengan Allah. Bukan suruh buat tapi maknanya lebih mudah kita nak minta ampun, dia tidak melibatkan pihak lain, pihak ketiga. Tapi kalau kita dengan manusia ni, panjanglah cerita dia. Tak, panjang cerita dia. Jadi apa pun jalan ceritanya tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, maknanya kita kena berhati-hati. Istilahnya memikir dulu sebelum bercakap. Tapi benda tu jarang dan sukar untuk orang buat, kan? Jarang tuan-tuan orang mikir, kan, aku cakap ni sekarang berdosa ke pahala. Fikir dulu. Tak ada tuan-tuan. Dia zap je, dia balon sekali, dia lepas gitu je. Dosa pahala belakang kira, ustaz janji hati mau puas hati lah. Itu banyak. Itu yang orang tua-tua kita dulu-dulu letakkan pesanan, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Itulah benda, kan? Orang tua-tua kita dulu dah ingatkan benda ni lama dah. Nabi lagi lama mengingatkan benda ni daripada orang tua-tua kita. Tapi orang tua kita mengingatkan semula perkara itu. Naik perahu boleh reverse ghostan balik lah kalau terlajak. Tapi kalau kata-kata ni terlajak tuan-tuan, banyak benda akan timbul lah. Banyak masalah boleh berlaku. Sebab itu jangan main lepas cakap. Yelah, kadang-kadang ada orang dia jenis dia outspoken tuan-tuan. Dia memang insurans tak berapa ada sangat mulut ni, kan. Dia lipat satu macam. Dia tak peduli ustaz ke siapa ke, dia rembat semacam. Ada tak? Tapi kita diajar dalam agama ni supaya berwaspada dah, berhati-hati bila bercakap. Sebab ulama kata bila banyak cakap dibimbangi banyak salahnya. Bila banyak cakap ni, ulama kata bimbang-bimbang banyak salah. Dan bila banyak salah ni banyak dosa. Dan bila banyak dosa, dia akan pergi ke api neraka. Itu yang kita takut. Dan hari ni bukan poin dia adalah mulut saja, tetapi daripada mulut itu dia sudah bertukar kepada jari jemari kita. Ketika kita post atau menaip sesuatu dekat media sosial, kita komen, kita post, kita share, kita like, kita follow, guna jari ni, itulah menggantikan mulut kita hari ni. Pun kena berwaspada dan berhati-hati. Jangan komen ikut sedap mulut, kan? Jangan komen macam kita baru keluar daripada gua, tuan-tuan. Jangan. Macam katalah saya lah, Isyak azan 8-9 minit lah, terbagi laluan sikit azan, lepas tu saya minta izin sambung sikit lah, 5 minit macam tu tak, sikit-sikit lah. Berhenti azan kan, saya minum air tak? Saya pun tuang air, saya minum. Bila saya minum gini, dalam handphone saya ni nampak macam minum tangan kiri, kan? Sebenarnya saya minum tangan kanan, tapi sebab
mirror ni kan, kita punya kamera tu terbalik, nampak tangan kiri. Tu saya kata ada orang baru keluar pada gua, dia terus komen, apa ustaz ceramah berapi minum pun tangan kiri. Tu nak kena ketuk kepala kan. Kau ni baru keluar gua ke apa, baru beli telefon ke apa kan. Benda ni kadang selalu jadi kan. Tapi dah ramai yang dah tahu, ialah reflection camera tu kan, mirror, dia panggil mirror lah. Dia terbalik, kanan nampak kiri, kiri nampak kanan. Jadi kita minum, kita pun tahu adab minum macam mana tuan. Takkan tangan kiri tak, mestilah tangan kanan. Tapi ada orang dia seronok, dia puas hati dapat tibai ustaz dalam live macam tu. Dia seronok tuan. Dia kata aku puas hati lah dapat tibai ustaz malam ni tak. Bukan senang dia kata. Jadi nak tibai pun tengoklah tuan-tuan. Tak, benda tu kalau kita salah baca ayat Quran kena tegur, tu lain lah. Tegurlah elok-elok tak. Ini minum tu dah sasar tangan kanan, tapi sebab dalam kamera kita guna kamera depan ni jadi terbalik lah. Itu nak kena khusus kan. Kalau tidak kan boleh dosa percuma je. Baik, jadi benda ni bukan mulut sahaja tuan-tuan, tetapi juga kita panggil tangan, jari-jari kita lah. Sebab hari ni semua maklumat di hujung jari lah, semuanya di hujung jari. Jadi kita kena lebih berhati-hati insya-Allah. Baik, sambung perenggan yang berikutnya. Manusia yang paling buruk perangainya adalah tukang bohong, yang selalu berkeliling untuk menyebarkan cerita bohong dan membiarkan keburukan saudaranya, termasuklah orang yang merosak keharmonian antara suami isteri, yang membangkitkan kedengkian di antara orang yang saling berkasih sayang, serta menggerakkan keinginan permusuhan di dalam hati mereka. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini dikatakan antara orang yang paling buruk perangainya adalah yang suka menyebarkan kebohongan, yang suka create cerita yang tak betul, lambungkan satu cerita, lepas tu ramai orang komen, dia rasa seronok, benda tu jadi isu, benda tu jadi viral, walhal benda tu tak betul. Quran dah ajar dah tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila ada satu orang fasik yang menyampaikan satu berita, kata Allah, fatabayyanu, siasat dulu, selidik dulu, betul ke tidak benda yang tengah kelang kabut kecoh-kecoh ni, betul ke tidak. Contoh tak, semak dulu, cari sumber yang betul. Macam isu yang berlaku kemarin di Korea kan, sambut Halloween tu, akhirnya berlaku rempuhan dan lebih 150 orang mati. Itu setakat laporan berita pagi tadi. Ni dah malam, tu pagi tadi punya berita lah. Dan ada pula kecoh-kecoh kata dalam ramai yang mati tu dikatakan ada seorang rakyat Malaysia pula. Cuma benda tu belum tahu. Jadi biarlah pihak berwajib, iaitu pihak kerajaan, dipanggil G to G lah, government to government, biarlah mereka yang menguruskan, mengesahkan betul ke ada rakyat Malaysia terlibat ke apa. Itu biar dulu. Kita lebih laju daripada kerajaan tuan-tuan. Itu yang banyak jadilah. Jadi benda tak sahih, kejadian tu sahih, tapi yang kata rakyat Malaysia tu belum tahu lagi. Jadi sabar-sabar tuan. Kadang kita ni suka sebar benda-benda macam tu lah. Yang macam kami ustaz-ustaz selalu kena ni, kematian lah. Kan, yalah ustaz tu mungkin di tengah sakit ke apa kan, tak tahu viral tersebar dalam grup WhatsApp lah apa, Al-Fatihah, Ustaz Rahim Nasir telah kembali ke rahmatullah. Saya tengah berkuliah maghrib pula malam tu, tahu-tahu saya nak dapat mesej tu, hidup balik tu.
Dah netizen ni kenapa suka benar ke ustaz mati ni? Tak. Saya ingat dulu lah arwah Tok Gonek Aziz, Datuk Ismail Kamus, arwah Datuk Arundin, banyak kali kena benda tu. Tak, yang kita seronok sangat ulama-ulama ni mati, kenapa? Sahihkan dulu berita tu, jangan nak jadi kita ni orang pertama lah yang menyebarkan, bukan dapat pingat apa pun, tak. Kalau betul benda tu tak apa, takut salah tu. Kawan tu hidup, kita kata mati. Dah satu hal pula tuan. Jadi apa pula nanti rasa dia, waris dia tak, keluarga dia, kawan tu hidup lagi, janganlah buat gitu. Tu saya kata zaman kita ni dia nak laju sangat, tapi laju yang tidak ada tapisan, laju yang tidak menurut apa yang agama dah guide pada kita. Guideline agama tak ikut dah, laju tu dia sodok aja, dia tak peduli apa dah. Janji aku viralkan dulu cerita tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, benda macam ni kita kena hati-hati, dan jangan jadi orang yang suka berbohong. Jangan jadi orang yang suka berbohong. Kan, jumpa orang sembang buka table cerita keliling tak, kita jadi penipu lara, tapi ceritanya tidak betul, ceritanya bohong, ceritanya memecahkan keharmonian rumah tangga, bawa fitnah. Benda-benda macam ni tuan-tuan, ibu-ibu, kita elakkanlah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada budaya yang tidak baik ini. Baik, perenggan yang berikutnya disebut, orang yang seperti itu hendaknya mengingati Allah. Orang yang seperti itu hendaknya mengingati bahawa Allah mengetahui rahsia mereka dan mengetahui isi hati mereka. Allah pasti memperhitungkan apa yang mereka ucapkan. Maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan menjaga lidah atau lisan mereka. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, diingatkan kepada kita oleh penulis kitab ini supaya kita ni menjaga lisan tadi dengan cara kita banyak mengingati Allah. Dan kena ingat, Allah ini dipanggil ya'lamu ma fis sudur. Allah sangat-sangat mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Isi hati kita, orang sebelah kita tak tahu. Wa imma bini kita pun tak tahu apa isi hati kita. Tapi Allah Ta'ala, dia maha tahu. Jadi sebab Allah ni dia maha tahu tuan-tuan, jadi tak usahlah kita ni buat benda-benda yang merugikan diri kita sendiri. Kita mengata orang, bawa cerita yang bukan-bukan, bawa fitnah, taburkan benda tak betul. Sebenarnya apa yang kita dapat kan? Paling tinggi dapat kepuasan, itu aja. Saya puas hati ustaz, dapat tibai mamat tu tadi, memang terduduk dia kena ustaz. Sedangkan benda tu tak betul lah. Kita rasa kita puas hati, malam ni saya tidur lena ustaz. Itu je lah kita dapat. Lepas tu dapat dosa pula sikit. Benda tak ada kesudahan tuan-tuan. Benda tak ada kesudahan yang baik, kita tak usah buat. Sebab itu dia pesan tadi, takutlah kepada Allah. Beriman, bertakwalah kita kepada Allah dalam semua hal dan semua keadaan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua benda yang kita buat ada perhitungan, ada kira bicara, ada malaikat yang mencatat kiri kanan kita, baik buruk dan seumpamanya. Maknanya tak sah kita habiskan masa kita yang ada dengan kita buat benda-benda yang menyanggahi agama, sebab itu langsung tidak menguntungkan kita sedikit pun.
Kalau sekadar nak puas hati ni tuan, apa sangat yang kita nak puas hati ni? Sekadar puas tapi berdosa, nak buat apa kan? Biarlah kita ni kawal diri, kawal nafsu. Sebab itu dipesan, jaga mulut, bertakwa pada Allah, takutlah pada Allah, dan dalam masa yang sama jaga lisan itu baik-baik. Dalam sepotong hadis tuan-tuan, Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, betapa ramainya manusia. Itu yang Nabi sebut tau. Betapa ramainya manusia. Maknanya ramai. Betapa ramainya manusia, kata Nabi, yang akan dihumban ke dalam neraka, dilempar dalam neraka dengan cara diseret wajahnya oleh malaikat. Malaikat heret dia secara meniarap tu dipanggil heret kan, menyeret kan. Diseretnya kawan ni secara meniarap dengan wajahnya, kemudian malaikat lempar masuk api neraka. Nabi kata berapa ramai orang yang akan kena benda ni. Akibat punca, kata Nabi, apa yang ada antara dua bibir mereka, iaitu lidah. Kerana lidah, ramai orang masuk neraka. Kan? Isteri lawan cakap suami, fitnah orang, mengumpat, mengeji, mengata, semua tu mulut tuan-tuan, semua tu angkara lidah. Nabi kata dek kerana dua, satu benda yang terletak antara dua bibir manusia, manusia akan diheret dan dihumban ke dalam api neraka. Wal'ayazubillahi min zalik. Ini bukan cerita seronok tuan-tuan, ini bukan cerita yang enak kita dengar malam ni. Ini bukan cerita yang melega dan membahagiakan kita, bukan. Ini cerita yang menakutkan kita. Ini peringatan untuk kita sama-sama supaya jangan buat benda yang agama tak bagi. Walaupun nafsu kita memang sangat seronok nak buat benda-benda macam tu. Datang kuliah maghrib masjid KD malam ni tuan-tuan, ini bukan kehendak nafsu. Nafsu tak suka duduk majlis ilmu kan, duduk kebas kaki, dengar ceramah ustaz yang entah ya ke tidak tu kan. Nafsu kan suka kan. Tuan-tuan datang pasal apa? Berjaya melawan nafsu. Nafsu dia suka waktu-waktu ni ngam pukul 8 kejap lagi ni tengok berita siapa calon, contoh. Kan? Itu pun bergaduh. Yang kena pecat ada macam-macam tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, nafsu dia seronok rehat, tu nafsu suka. Tidur, makan sampai banyak lah, sampai menguap, mengantuk, letih, terbaring, nafsu punya kerja tu. Bangun malam-malam, itu nafsu. Baca Quran tak mau, sedekah tak mau, walaupun tabung berlambak kat depan pintu tu, nafsu lah. Jadi nafsu ni kena lawan dia, jangan diikut. Orang Melayu pun dah buat dah pepatah kan, ikut nafsu mati kan, ataupun lesu. Orang tua dah pesan. Jadi janganlah ikut nafsu tu. Dia kena lawan lah. Kena lawan nafsu tu. Supaya bila berlawanan dengan nafsu ni, itu benda yang agama suka. Nafsu ni dia akan buat apa yang agama tak suka. Kalau kita lawan, itu makna kita buat benda yang agama suka. Nafsu akan kalah. Jadi oleh kerana itu dipesan pada kita tadi supaya bertakwa kepada Allah, supaya kita ni jadi hamba yang takut dengan Allah dan jaga lidah kita. Baik, Allah Ta'ala berfirman, surah Qaf ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat 16 dalam surah Qaf. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kata Allah, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Allahu Akbar. Jadi ayat ni Allah Ta'ala ingatkan kita ada 2-3 benda lah. Yang pertama kata Allah, aku yang buat kamu. Allah yang ciptakan kita. Bermaksud kita bukan jadi sendiri. Bukannya tiba-tiba wujud macam tu aja. Orang kata lahir ikut celah pokok buluh betung apa, bukan. Kita ni Allah yang buat. Ni ayat baru baca ayat 16 tadi ni, surah Qaf. Allah kata, aku yang buat kamu wahai manusia. Maknanya kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kita ni nothing, tak ada apa, sebab Allah yang ciptakan kita. Malahan Allah cabar manusia dalam ayat lain. Allah kata, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah kata, adakah kamu itu jadi tak ada siapa yang buat? Allah tanya soalan nombor 1, kamu ni jadi manusia, tak ada siapa ke tukang buat? Jadi sendiri ke celah pokok buluh ke apa? 1. Yang kedua, amhumul khaliqun, atau Allah kata kamu ke yang buat diri kamu sendiri? Mak ayah kita ke yang kepal-kepal tanah jadi bentuk kita, lepas tu tiup-tiup sikit hidup? Tak. Dua-dua bukan. Jawapan dia, Allah yang buat kita. Jadi bila Allah buat kita, bermaksud dia Tuhan kita. Bermaksud dia sangat-sangat berkuasa. Dia sangat hebat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Kita tak payah ceritalah berjuta manusia berbilion yang masih hidup. Kita cerita orang yang datang dalam masjid kota Damansara malam ni. Yang datang ni semua orang atau manusia lah. Cuba kita tengok keliling kita kan, yang ada sekarang ni. Kalau tuan-tuan tak tengok pun tuan-tuan tahu dah. Tak ada seorang pun dalam masjid ni yang mukanya serupa, sebiji sama dengan orang sebelah ni. Memang tak ada. Orang kata seiras-iras tu adalah sikit kan. Kadang orang jumpa saya, dia ingat Leonardo DiCaprio. Tiba-tiba ke situ pergi kan. Jadi tuan-tuan, tak ada kita tengok orang keliling kita muka nak sama, tak ada. Atau orang tu, ni macam Ustaz Rahim je, tapi orang lain. Payah jumpa kan. Adalah kot, tapi susah. Maknanya Maha Suci Allah yang dalam masjid ni pun punya ramai orang pun tak sama. Penuh dalam kota Damansara ni beribu penduduk pun tak ada muka sama. Penuh dalam negeri Selangor ni 1 berapa juta penduduk pun tak sama pula. Satu Malaysia 30 juta penduduk umpamanya lah, tak sama tak? Kan hebat Tuhan tu. Bukan muka tak sama, cat jari pun tak sama kan? Kan? Kita punya thumbprint pun tak sama. Walaupun corak lebih-lebih kurang pattern dia tu tak, tapi identiti tu kita punya, orang lain memang tak ada punya. Tak akan sama. Bayang hebatnya Tuhan buat. Kita tengok muka kawan kita, kita tahu nama dia siapa. Sebab muka Ahmad dengan muka Ali tak sama. Kan? Itu hebatnya Tuhan dalam menciptakan. Tiba-tiba kita yang Allah buat belagak pula.
tak sedar diri pula, menongkat langit, melawan Tuhan. Tu tak kena gaya tuan. Jadi bila mana Allah dah tanya dalam ayat tadi, Allah kata yang pertama, ingat aku yang buat kamu. Dan kedua kata Allah, aku tahu apa yang ada dalam dada kamu, apa yang dibisikkan oleh dada kamu, yang kamu lintaskan dalam niat, dalam hati, dalam dada. Allah kata semua aku tahu. Walaupun anak bini kita, suami kita tak tahu, walaupun mak ayah kita tak tahu niat kita, jiran pun tak tahu tak, tapi Allah kata aku tetap tahu segala-galanya. Bermaksudnya tuan-tuan, kita tak boleh tipu Allah. Dah. Maknanya kita tak boleh nak kelentong. Kita tak boleh nak sembunyi lah, sebab Allah tahu segala-gala. Dengan orang mungkin boleh tipu, dengan majikan mungkin kita boleh tipu, kan? Dengan kawan-kawan kita boleh kona lipat sikit, tapi dengan Allah tak boleh, kan? Sebelum kita lahir wujud pun Allah tahu siap dah kita ni. Macam mana kita dah ada pula, lagilah Allah tahu, kan? Dia maha tahu segala-galanya. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, berdasarkan benda ini, itu kita kena ingat baik-baik, kan? Jangan langgar perintah dia, jangan rasa kita hebat, jangan rasa kita lah lebih bagus, segala-galanya kita lah. Ingat sikit, Allah tu dia maha mengetahui, dia maha tahu, dia tahu segala-galanya. Maka tugas kita, bila Allah kata aku tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia, kita tak boleh tipu, kan? Macam orang munafik, tuan-tuan. Kan Allah sebut antara ciri orang munafik, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Orang munafik ini kata Allah, dia bercakap di mulutnya lain, dalam hatinya lain. Itu orang munafik. Dia boleh tipu lah orang beriman tak? Mulut lain, oh kami begini, dalam lain. Luar kala lain, dalam kala lain. Itu munafik. Macam sumpah-sumpah, pergi lalang warna hijau, hijau kala, pergi kala biru, biru kala dia. Itu munafik nama dia. Jadi dia boleh tipu. Dia kata dalam sebenarnya hati saya lain niat, Ustaz, saya cakap tu saja berlakon je, kan? Mulut lain, hati lain. Itu orang munafik. Dia boleh tipu manusia, tapi dengan Allah dia tak boleh tipu, kan? Yukhadi'un Allah, mereka cuba menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah yang tipu mereka. Tak boleh, kan? Jadi sebab itu diingatkan kita dalam ayat tadi, supaya kita ni jangan buat sesuatu yang tak elok, sebab Allah maha mengetahui. Dan yang ketiga dalam ayat tu, Allah kata kami lebih dekat dengan manusia daripada urat leher mereka sendiri. Allah nak bagi tahu yang dia sangat dekat dengan kita. Kalau urat leher kita itu paling dekat dengan kita lah, Allah kata aku lebih dekat daripada itu. Allah nak gambarkan yang dia sentiasa ada dengan kita, yang dia sangat dekat dengan kita, yang dia sangat hampir dengan kita. Jadi tuan-tuan, kita berdoa, kita mohon, kita sujud, kita merayu, kita merintih, kita bertaubat pada dia, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri sesuatu yang terbaik pada kita bila kita jaga hubungan-hubungan yang terbaik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bagi laluan azan dulu, nanti saya sambung sikit. Saya nak habiskan perenggan terakhir itu, lebih kurang 5 minit macam itulah, insya-Allah. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehat-sehat, alhamdulillah. Siapa nak beli perfume, tekan beg kuning. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الواسع إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah saya akan habiskan sedikit lagi dalam perenggan yang terakhir itu. Baik, disebutkan di situ tidak ada gunanya bagi seorang Muslim menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada faedah dan menyibukkan lisannya dengan sesuatu yang tidak pernah mendatangkan kepuasan baginya, sehingga hal itu akan menjadikannya lemah dan hilangnya rasa malu. Allahu Akbar. Jadi Islam ajar kita, tuan-tuan, jaga diri, jaga akhlak. Kita pun baru sambut Maulidur Rasul, baru dengar ceramah maulid, kita cerita pasal hebatnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin agung bagi manusia dalam dunia ini. Tiba-tiba kita tidak berakhlak seperti mana akhlak yang Nabi dah tinggalkan pada kita. Ini satu kerugian yang amat sangat-sangat rugi. Jadi tuan-tuan, disebutkan tadi, jangan kita menghilangkan maruah diri kita dengan kita buat benda yang melanggari syariat agama, benda yang tidak ada faedah. Kalau nak kira puas hati ni sampai ke sudah lah tuan-tuan, kita takkan dapat kepuasan yang sebenar. Sebab kepuasan yang sebenar, kata ulama, hanyalah di akhirat besok. Dunia ni sifatnya semua sementara saja. Tuan-tuan kata ada makanan sedap di Kota Damansara ni, viral. Kita pun pergi rasa memang sedap. Tapi sedap dia masa makan je lah. Dah balik rumah dah tak rasa sedap dah tuan. Habis dah sedap tu tak. Sedap tu sementara saja. Dunia ni sifatnya sementara. Nak puas sepuas-puas itu cerita akhirat besok.
Dunia manjang tak puas hati je tuan. Kan? Orang ni salah, orang ni tak salah, orang ni tak naya. Memanjang tak puas hati je. Jadi sebab itulah kita pegang pada ajaran agama, insya-Allah Allah akan jaga kehormatan diri kita dengan sebaiknya. Dan di akhir sekali disebut, maka berhati-hatilah. Jangan sampai anda tergolong orang yang suka melaknat, yang suka mengejek dan mencaci maki. Sebab mereka semua kelak pada hari kiamat akan mengalami penyesalan. Itu yang terakhir yang dipesan oleh penulis kitab ini dalam tajuk itu. Jangan mencela dan mengumpat. Dan dia kata berhati-hatilah dalam hidup ini. Jangan kita suka melaknat, mengejek, memfitnah, menghina dan sebagainya. Kalau itu yang dibuat oleh mana-mana manusia, kemudian dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah, apatah lagi tidak sempat meminta maaf kepada orang yang dihina atau yang difitnah atau yang diumpatnya itu, maka kelompok ini akan jadi golongan yang akan menyesal pada hari akhirat besok. Inilah poin dia tuan-tuan. Biar kita menyesal di dunia, jangan menyesal di akhirat. Menyesal dunia boleh buat bincang lagi lah. Boleh patah balik, boleh U-turn balik, boleh bertaubat, boleh istighfar, boleh selawat, boleh minta ampun, merayu, merintih, menangis. Menyesal di akhirat tak ada apa cerita tuan-tuan. Orang kata menangis air mata darah pun tak ada faedah dah. Sebab dia sudah melibatkan alam yang lain, namanya alam akhirat. Jadi sementara masih ada nyawa, masih hidup, jadi kita pakat-pakat gunakanlah nikmat yang ada ini tuan-tuan, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang soleh, yang solehah, yang terbaik. Moga-moga Allah beri kebaikan pada kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsikan sedikit dalam kuliah maghrib kita pada malam ini. Dan terima kasih pada semua muslimin muslimat yang hadir di dalam masjid Kota Damansara ini. Dan terima kasih juga yang menonton live kita pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tamatkan majlis pada malam ini, saya minta izin seminit dua saja untuk 2-3 perkongsian ringkas ataupun pengumuman sikit lah. Yang pertama, untuk ibadah umrah pada bulan Disember masih ada lagi kekosongan. Kalau ada tuan-tuan yang berminat untuk join pada tarikh 26 Disember berangkatnya dan balik insya-Allah pada 6 Januari, lebih kurang 12 hari 10 malam. 5 malam kita berada di Mekah, 4 malam di Madinah, dan 1 malam kita tidur di Taif. Dan kemudian daripada Mekah ke Madinah kita akan naik kereta api laju, dan daripada Madinah balik ke Jeddah untuk naik kapal terbang balik. Pada malam itu kita akan naik bas lah. Lepas Zuhur kita gerak dari Madinah terus ke Jeddah. Kita pusing-pusing lah dulu sebab flightnya pukul 1 pagi. Dan harganya lebih kurang 8,200 ke 9,200. Di Mekah kita duduk Royal Sofa Orchid, hotel yang paling depan sekali lah insya-Allah. Dan Madinah ni kita duduk sebelah Movenpick Madinah, row nombor 2, baris kedua lah. Jadi tak ada jauh mana lah. Baik, kalau ada tuan-tuan yang bercadang, berminat, masih boleh lagi, ada lagi sedikit kekosongan. Nanti apa-apa tuan-tuan boleh hubungi saya 019 243 7476.
Dan yang kedua, malam ni saya ada bawa 2 jualan untuk saya share dengan tuan-tuan. Yang pertama yang saya pegang ni perfume, harganya RM39. Ada untuk lelaki pun ada, untuk perempuan pun ada. Boleh dia bawa solat dan sebagainya lah. Jangan tanya wangi, memang nama pun perfume, dia memang wangi lah. Kan. Jadi tester dia pun ada, kalau siapa nak test boleh lah. Harganya RM39 sahaja. Dan yang kedua, saya ada bawa juga pes ikan bakar petai ni, yang ni. Harganya RM15. Boleh dimakan terus ataupun nak dipanaskan dulu pun, tuang atas ikan pun boleh, nak makan gitu pun boleh, tuang atas nasi panas pun boleh, ikut tuan-tuan lah. Tapi rasa dia sedap, ada hirisan petai tapi tidak terlalu pedas. Keluaran restoran Ana Ikan Bakar Petai. Ana Ikan Bakar ni ada 2, satu dekat Tanjung Lumpur kan, Kuantan, satu dekat Bangi. Yang bawa keluar ni yang adik dia lah, Aiman nama dia, dekat Bangi. Yang Kuantan tu kakak dia nama Ana. Yang tu kedai dia. Jadi ada yang berhajat lepas kuliah boleh jumpa saya dekat parking penceramah kat luar tu lah, insya-Allah. Kalau tak buat duit macam biasa, boleh hutang dengan kawan-kawan, insya-Allah. Jangan hutang dengan saya, hutang dengan kawan okey lah. Baik, itu saja tuan-tuan, terima kasih banyak. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa bulan depan biiznillah. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.